Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung lagi pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 5, masih lagi dengan tajuk masalah rumah tangga dan cara-cara penyelesaiannya. Dan untuk kali ini kita akan masuk pula unit yang kelima, iaitu berkenaan dengan khulu', bukti keadilan Islam terhadap wanita. Di sini kita akan bincangkan tentang maksud khulu', hukum khulu', dalil khulu', sebab-sebab diharuskan khulu', hikmah diharuskan khulu', kesan khulu' serta perbezaan antara khulu', fasah dan talak. Pertama, mari kita lihat apakah maksud khulu'. Dari segi bahasa, khulu' maksudnya ialah mencabut ataupun menanggalkan. Manakala dari segi istilah, iaitu makna yang sebenar, makna mengikut istilah syarak, khulu' ialah perceraian antara suami dan isteri dengan menggunakan lafaz talak ataupun lafaz khulu' yang dikaitkan dengan bayaran tertentu daripada isteri. Okey, maksudnya perceraian ini masih lagi menggunakan lafaz talak, maksudnya suami akan lafazkan kepada isteri, tetapi ia dikaitkan dengan bayaran tertentu daripada isteri, ya, bukan bayaran daripada suami, tapi bayaran daripada isteri. Okey, khulu' ini juga dikenali sebagai tebus talak. Okey, dan untuk melihat macam mana khulu' ini berlaku, kita lihat contoh lafaz khulu'. Okey, jadi nak melafazkan mesti ada suami dan isteri di sini. Dan ingat, khulu' saya kata tadi, atas permintaan, atas keinginan isteri. Bukan suami yang nak ceraikan isteri, tetapi isteri yang nak diceraikan oleh suaminya. Jadi, walau bagaimanapun lafaz talak, lafaz khulu' ini mesti tetap daripada suami. Okey, contoh lafaz khulu'. Suami berkata kepada isterinya, "Aku ceraikan engkau dengan bayaran RM3,000 Malaysia." Kemudian isteri menjawab, "Aku terima." Ataupun isteri berkata kepada suaminya, "Ceraikan aku dengan bayaran dariku sebanyak RM3,000." Dan kemudian suami melafazkan cerai tadi, suami berkata kepada isterinya, "Aku ceraikan engkau dengan bayaran tersebut." Jadi jelas di sini yang melafazkan cerai adalah suami dan yang membayar adalah isteri. Okey, nilai bayaran khulu' adalah ditentukan oleh suami ataupun oleh mahkamah. Okey, saya harap jelas tentang lafaz khulu'. Okey, seterusnya kita sambung lagi tentang hukum khulu'. Hukum khulu' adalah harus bagi isteri yang berasa dia tidak sesuai dengan suaminya. Dia tidak boleh menjalani rumah tangga, ya, disebabkan ketidaksesuaian tadi, ketidaksefahaman tadi. Okey, dan dia bimbang sekiranya perkahwinan itu diteruskan, mungkin isteri tadi akan berlaku nusyuz kepada suaminya. Okey, apa itu nusyuz? Nanti kita akan belajar sebenarnya selepas ini tentang tajuk nusyuz. Tapi untuk gambaran awal supaya kamu lebih faham apa itu nusyuz. Okey, jadi Ustazah bagi di sini nusyuz ialah keengganan isteri melaksanakan kewajipan terhadap suami tanpa alasan-alasan yang munasabah, alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi isteri tak boleh nak laksanakan kewajipan pada suami dia, dan kerana dia tidak melaksanakan kewajipan tadi menyebabkan kemurkaan Allah padanya dan kemarahan suami. Jadi oleh kerana itu, maka untuk mengelakkan dia menjadi seorang yang nusyuz, maka dia diharuskan untuk menuntut perceraian secara khulu'. Maksudnya dia membayar kepada suami untuk membebaskan diri dia daripada perkahwinan tersebut. Okey, saya harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan khulu'. Jadi khulu', ingat, perceraian masih lagi menggunakan lafaz talak tetapi dikaitkan dengan bayaran daripada isteri.
Baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat dalil diharuskan khuluk. Okey, peristiwa khuluk ini sebenarnya pernah berlaku di zaman Rasulullah berdasarkan satu hadis daripada Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atu Thabit bin Qais ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ma u'ibu fi khuluqin wala dinin walakin akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbil al-hadiqah wa talliqha tatliqah. Okey, maksud hadis tersebut ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa isteri kepada Thabit bin Qais iaitu Habibah binti Sahal An-Nasari telah mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Thabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur kepada agama." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Habibah, "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?" Dan Habibah menjawab, "Ya." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thabit bin Qais, "Terimalah kembali kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu." Okey, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan bahawa khuluk itu diharuskan. Jadi khuluk kita tengok di sini atas permintaan daripada isteri kepada Thabit. Thabit bukanlah seorang yang bermasalah sebenarnya. Thabit adalah seorang yang kuat dari segi agama, rajin beribadat dan seorang yang berperangai baik. Cuma masalahnya di sini adalah Habibah yang telah dikahwinkan oleh ibu bapanya dengan Thabit tadi tidak dapat menerima Thabit sebagai suaminya. Dan dia takut sekiranya dia meneruskan perkahwinan dengan Thabit bin Qais tadi boleh menyebabkan dia menjadi orang yang kufur pada agama, orang yang tidak taat kepada agama. Dia mungkin akan nusyus kepada suaminya Thabit bin Qais. Maka dengan sebab itu Rasulullah telah meminta dia mengembalikan mas kahwin yang diberikan oleh Thabit bin Qais ini kepada Habibah dan Habibah bersetuju. Kemudian Rasulullah telah memanggil Thabit bin Qais supaya menerima kebun tadi dan menceraikan Habibah isterinya. Okey. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa khuluk adalah diharuskan. Seterusnya kita akan lihat pula sebab-sebab diharuskan khuluk. Antara sebab diharuskan khuluk adalah yang pertama, tidak ada kesesuaian antara kedua-duanya iaitu antara pasangan suami dan isteri. Dan biasanya yang merasakan ketidaksesuaian ini adalah di pihak isteri. Isteri merasa dia tidak sesuai dengan suaminya dan ini menyebabkan dia ingin memutuskan ikatan perkahwinan tadi. Okey, ingin menuntut perceraian secara khuluk. Dan yang kedua, isteri tidak mencintai suaminya. Ya, mungkin kahwin kerana dipaksa oleh ibu bapa, ya, atas pilihan ibu bapa dan isteri pula tidak bersetuju dan tidak boleh menerima suaminya dan sekiranya diteruskan perkahwinan tadi, isteri mungkin berlaku nusyus pada suami dan untuk mengelakkan isteri daripada nusyus, maka isteri tadi boleh menuntut perceraian secara khuluk. Dan kebiasaannya dalam kes macam ni, apabila diberitahu kepada suami, suami tidak mahu menceraikan isterinya dengan cara biasa. Okey. Mungkin suami masih sayangkan isteri tadi atau macam mana kan. Okey, jadi suami tak nak ceraikan isteri tadi. Maka dalam keadaan macam ni, bila isteri memang nak juga bercerai, maka isteri boleh pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan perceraian secara khuluk. Iaitu isteri membayar kepada suaminya untuk menceraikannya. Okey. Seterusnya kita lihat pula hikmah Islam mengharuskan khuluk. Kenapa Islam membenarkan? Apa rahsia di sebaliknya? Okey, kita lihat antara hikmah-hikmah diharuskan khuluk ialah yang pertama, sebagai penghormatan kepada isteri supaya dapat melepaskan diri daripada perkahwinan yang tidak disukainya dengan cara yang betul, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.
Dan yang kedua, dapat mengelakkan isteri daripada menjadi nusyuz kerana tidak mampu taat kepada suami. Bukan hanya kerana nafsu semata-mata tetapi kerana kewajipan terhadap agama. Okey. Yang ketiga, dapat menghindarkan sifat ego suami yang suka, kadang-kadang setengah suami itu suka menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga dengan bertindak sesuka hati. Seterusnya lagi, hikmah diharuskan khuluk adalah untuk memberi keinsafan dan pengajaran kepada suami agar lebih menjadi insan yang bertanggungjawab sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa kepada anak-anak. Dan yang kelima, dapat membuktikan bahawa apabila berdepan dengan sesuatu masalah, Islam mempunyai pelbagai cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Okey, ini adalah antara hikmah-hikmah kenapa Islam mengharuskan khuluk. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan khuluk. Okey, apa dia kesan khuluk? Yang pertama, rumah tangga yang dibina pasti akan runtuh. Yang kedua, pasangan suami isteri tidak boleh rujuk semasa dalam tempoh iddah. Kerana apa? Kerana khuluk termasuk dalam talak bain. Bila talak bain memang masa dalam tempoh iddah tidak boleh rujuk. Kecuali iddah talak 1 dan 2 sahaja. Dan bila, walaupun tadi perceraian khuluk ni boleh disebut talak 1 tetapi bila dikaitkan dengan khuluk maka dia termasuk dalam talak bain. Tak boleh rujuk masa dalam iddah. Okey, seterusnya, kalau bekas suami tadi nak berkahwin semula atau pasangan tadi nak berbaik semula. Boleh berkahwin semula tapi mestilah dengan akad dan mahar yang baharu. Okey. Yang keempat, isteri tidak layak mendapat nafkah bila berlaku perceraian secara khuluk. Walaupun semasa dalam iddah. Tapi bukan semua tak dapatlah. Tempat tinggal masih lagi boleh dapat. Jadi isteri tidak layak mendapat nafkah semasa iddah kecuali tempat tinggal. Okey. Yang kelima, sudah pastilah bila berlaku perceraian antara ibu dan bapa, anak-anaklah yang akan paling terjejas, di mana anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Okey. Seterusnya kita lihat sedikit info tentang khuluk sebagai kesimpulan sebagai rumusan daripada tajuk kita tadi. Okey, yang pertama, khuluk adalah hak isteri. Maksudnya isteri yang minta, isteri yang tuntut, isteri yang nak perceraian ini berlaku. Yang kedua, apabila khuluk ini berlaku apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya dan dia bimbang kalau dia teruskan perkahwinan dia akan derhaka kepada suaminya. Maka dengan itu isteri boleh menuntut khuluk melalui mahkamah. Okey, dan khuluk ini tidak boleh dilakukan secara paksaan. Jadi suami tak boleh paksa ataupun sesiapa saja tidak boleh memaksa isteri tadi bercerai dengan suaminya secara khuluk. Khuluk mesti dengan kerelaan, dengan kemahuan isteri itu sendiri. Yang ketiga, khuluk boleh dilakukan ketika isteri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci kerana ia dilakukan dengan kemahuan sendiri daripada isteri tadi. Jadi ini tidak dianggap sebagai penderaan ataupun penganiayaan terhadap isteri. Jadi boleh dilakukan sama ada dalam haid ataupun dalam keadaan suci. Seterusnya lagi, isteri yang bercerai secara khuluk ini tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baharu kerana dia termasuk dalam talak bain surah. Nilai bayaran khuluk adalah ditentukan oleh suami ataupun ditentukan oleh mahkamah. Semua barangan bernilai yang boleh dijadikan mahar boleh juga digunakan sebagai bayaran khuluk. Sebaik-baik nilai bayaran khuluk adalah tidak melebihi nilai mahar yang diberikan oleh suaminya semasa mereka berkahwin. Okey, itu info tentang khuluk secara rumusan dia lah. Saya harap kamu faham.
Okey, seterusnya sebagai penutup kita lihat sedikit perbezaan antara talak yang kita dah belajar sebelum ni, fasah dan khulu'. Okey. Yang pertama perbezaan dari segi maksud. Talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Jadi yang kedua, fasah pula ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan masalah dalam rumah tangga. Manakala khulu' perceraian dengan lafaz talak ataupun khulu' yang dikaitkan dengan bayaran tertentu daripada isteri. Okey, dari segi hak, talak adalah merupakan hak suami, kuasa suami. Fasah adalah hak suami dan isteri. Maksudnya dua-dua pihak boleh tuntut fasah. Cuma kebiasaannya yang tuntut fasah adalah isteri. Okey, khulu' adalah hak isteri. Suami tak boleh tuntut khulu'. Isteri sahaja yang boleh menuntut khulu'. Dari segi sebab, talak boleh berlaku, boleh gugur walaupun tanpa sebab. Fasah mesti dengan sebab kelemahan ataupun kekurangan dari pihak suami. Khulu' pula berlaku kerana keinginan isteri, kerana kemahuan isteri itu sendiri. Okey. Kemudian dari segi rujuk, talak 1 ataupun talak 2, okey, talak raj'i boleh rujuk dalam tempoh iddah. Talak bain tak boleh rujuk masa dalam tempoh iddah. Fasah, okey, fasah termasuk dalam talak bain. Tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Begitu juga dengan khulu'. Tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Dari segi bayaran, talak tidak melibatkan apa-apa bayaran, tetapi fasah juga tidak ada. Dia tidak melibatkan apa-apa bayaran, tetapi khulu' ada bayaran. Bayaran tertentu. Yang bayar adalah isteri. Isteri bayar kepada suami. Sama ada direct kepada suami ataupun melalui mahkamah. Okey, itu serba sedikit tentang perbezaan talak, fasah dan khulu'. Okey, seterusnya selesailah tajuk kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam tajuk seterusnya iaitu tentang nusyuz. Okey, seperti biasa, mari kita uji minda. Okey, soalan penilaian bertulis. Bahagian A, isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Soalan pertama, perceraian antara suami isteri dengan lafaz talak dan dikaitkan dengan bayaran tertentu ialah. Kedua, hukum khulu' menurut syariat Islam adalah. Ketiga, isteri boleh mengemukakan tuntutan khulu' melalui. Keempat, apabila berlaku khulu', suami tidak boleh apa? Isterinya, kecuali dengan akad dan mahar baharu. Yang kelima, khulu' dari segi bahasa ialah. Yang keenam, khulu' mestilah dilakukan dengan apa dia? Isteri dan bukan dipaksa. Okey, seterusnya bahagian B, soalan nombor 1. Apakah maksud khulu'? Kedua, jelaskan dua perbezaan antara fasah dan khulu'. Yang ketiga, jelaskan dua hikmah diharuskan khulu'. Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab dan selamat belajar.